Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu, nastahdihi, wa natubu ilaihi, wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtadi, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan setiap puji dan syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini 9 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 27 September 2020. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai rawdatun min riyadil jannah, serta manditan syurga Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dirahmati berkati Allah SWT, yang mana diturunkan rahmat dan barakah dari Allah SWT, dibawa oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran pada sebaik-baiknya dari Allah SWT, insyaAllah. Dan ya, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklumi, kita masih lagi membincangkan isi kandungan kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun dikarang oleh Fadil Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala, sampai kepada surat 443, surah yang berikutnya, surah Al-Kafirun. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 6 ayat. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah surah yang diturunkan ketika Nabi SAW berada di Makkatul Mukarramah sebelum baginda berhijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, dan mengandungi 6 ayat sahaja. Nama surah ini dinamakan Al-Kafirun kerana Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah seperti patung dan berhala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah Al-Azim. Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Surah Al-Kafirun ayat 1 dan 2. Nama lain bagi surah ini ialah Al-Munabadah, Al-Ikhlas dan Al-Munaqashah.
ya, al-muqashashah. Ya, baik. Kita surah dengan surah sebelumnya, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Kawthar melakukan ibadah dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu yang lain. Surah ini merupakan surah tauhid dan bara'ah daripada syirik. Ia adalah suatu pengisytiharan yang jelas bahawa ibadah Nabi Muhammad SAW berbeza dan bebas daripada bentuk ibadah orang-orang kafir. Baginda tidak menyembah melainkan Tuhannya. Baginda sekali-kali tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka seperti patung dan berhala. Allah SWT menegaskan perkara tersebut berulang kali dan mengakhirinya dengan penegasan bahawa baginda SAW tetap dengan agama baginda, manakala orang-orang kafir dengan agama mereka. Kaitan surah ini dengan surah Al-Kawthar. Kandungan surah Makkiyah ini merupakan surah yang mengisytiharkan pembebasan diri mukmin daripada meniru amalan orang-orang musyrikin. Ia menyarankan agar manusia melakukan sesuatu dengan penuh ikhlas kepada Allah. Ia menggariskan sempadan pemisah yang jelas antara iman dan kufur dan di antara orang-orang beriman dan penyembah berhala. Ketika orang-orang musyrikin mengusyurkan al-muhadanah, ini itulah ansur daripada Rasulullah SAW, iaitu agar Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun dan mereka menyembah Tuhan Nabi Muhammad juga selama setahun. Dan turunlah surah ini yang memintas keinginan buruk dan terendah orang-orang kafir tersebut. Surah ini menegaskan pertentangan abadi di antara dua kumpulan, iaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir untuk selama-lamanya. Itulah ya, kandungan surah ini ya, yang memang menekankan tentang tauhid dan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan surah. Menurut riwayat dalam Sahih Muslim menerusi Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad dalam solat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Di dalam Sahih Muslim juga terdapat hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah membaca kedua-dua surah tersebut, surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dalam 2 rakaat solat Al-Fajr. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Kita menguraikan tafsir surah Al-Zilzal yang lepas terdapat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Imam At-Tirmizi yang menjelaskan bahawa surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran dan surah Al-Zilzal juga menyamai 1/4 Al-Quran. Abu Al-Qasim At-Tabrani meriwayatkan daripada Jabalah Ibnu Harithah yang merupakan saudara kepada Zaid bin Harithah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirk." Kamu kalau Rasulullah SAW mafhumnya, bila kamu nak tidur, bacalah sehingga selesai, sungguh ia penyelamat daripada syirik. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis seperti ini menerusi Al-Harith Ibnu Jabalah. Kesimpulannya terbukti bahawa Rasulullah SAW pernah membaca surah ini Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad dalam 2 rakaat sembahyang sunat selepas mengerjakan tawaf dan dalam 2 rakaat solat Al-Fajr. Malah Rasulullah SAW membacanya juga dalam solat 2 rakaat selepas maghrib dan diakhiri dengan solat witir dengan membaca Sabbaha, Qul Huwallahu Ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Sabbih isma rabbika a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Wallahu a'lam. Baik, kemudian sebab turun surah ini At-Tabrani dan Ibnu Hatim telah mentakhrijkan hadis tersebut daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi baginda harta benda sehingga baginda menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka berjanji akan mengahwinkan baginda dengan mana-mana wanita yang diingininya dan dengan syarat tertentu. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah untuk kamu dengan syarat kamu berhenti daripada mencerca tuan-tuan kami dan memburukkannya. Kalau kamu tidak mahu yang dipilihan ini, maka sembahlah tuan-tuan kami selama setahun." Rasulullah SAW menjawab, "Tunggulah sehingga aku melihat perintah Tuhanku." Lalu Allah menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah dan turun juga ayat
Qul afa ghairullah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Surah Al-Azim, surah Az-Zumar ayat 64. Ibnu Ar-Razak telah meriwayatkan daripada Wahab katanya, orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Muhammad SAW, apa kata kalau kamu ikut agama kami setahun, dan kami pun ikut agama kamu setahun. Lalu Allah SWT menurunkan Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir surah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Sa'id bin Musa, katanya Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, sudilah kamu menyembah apa yang kami sembah dan kami juga menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kita semua boleh berkongsi bersama dalam semua perkara. Sebab itu Allah pun menurunkan ayat berikut, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini dikuatkan lagi dengan apa yang disebut oleh Imam An-Naisaburi, iaitu surah ini diturunkan pada satu kumpulan orang-orang Quraisy, di mana mereka berkata, wahai Muhammad, sudilah mengikut agama kami dan kami juga ikut agama kamu. Kamu menyembah Tuhan kami dan kami juga ikut agama kamu. Kamu menyembah Tuhan kami setahun dan selepas itu kami menyembah Tuhan kamu setahun. Sekiranya apa yang kamu bawa adalah lebih baik daripada pegangan kami, kami dapat berkongsi dengan kamu mengenai perkara itu. Jika pegangan ini agama kami adalah lebih baik dari agama pegangan kamu, maka perkara itu kamu boleh berkongsi dengan kami dan kamu mesti boleh mengambil bahagian kamu. Rasulullah SAW menjawab, aku mohon perlindungan Allah dari mensyirikkan Allah dengan yang lain. Kemudian Allah menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun hingga ke akhir surah. Lepas itu Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram yang terdapat ramai orang-orang Quraisy duduk di situ. Lalu baginda Nabi membaca ayat tersebut kepada mereka sehingga selesai. Berikutan dengan itu mereka putus asa untuk memujuk baginda. Ibnu Ishaq dengan yang lain telah menyebut daripada Abdullah bin Abbas bahawa turunnya surah ini telah berkaitan peristiwa di mana Al-Walid ibn Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibn Abdul Muttalib dan Umayyah bin Khalaf berjumpa dengan Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, yang begini sajalah kami menyembah apa yang kamu sembah dan kamu menyembah apa yang kami sembah. Kita sama-sama berkongsi pada setiap perkara. Sekiranya apa yang kamu bawa adalah lebih baik daripada pegangan kami, kami akan berkongsi dengan kamu mengenai perkara itu dan kami akan mengambil habuan kami daripadanya. Sekiranya pegangan yang agama kami lebih baik dari pegangan agama kamu, maka kamu boleh berkongsi dengan kami mengenai perkara itu dan kamu boleh mengambil bahagian kamu daripadanya. Iaitu, lalu Allah SWT menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, itu tuan-tuan, sedikit mukadimah tentang surah Al-Kafirun ini. Jadi kita lihat kepada hukum-hukum tajuk dan terjemahan harfiah surah Al-Kafirun ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha, alif pada ya itu bertemu dengan hamzah pada ayyuha, kalimah yang berbeza. Hukumnya mad jaiz munfasil, dibaca panjang 4 harus dibaca panjang pada 4 atau 5 harakat. Al-kafirun, alif lam qamariyah, alif lam mad sukun. Kafirun, alif dataka mad tabi'i, ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Al-kafirun ini kalau kita matikan hujungnya jadi mad arid, disukun dibaca panjang pada kadar 2, 4 atau 5. Dan ra itu baris hadapan dibaca tebal atau tafkhim. La, ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La menibli atas la itu bertemu dengan hamzah pada a'budu, itu mad jaiz munfasil, harus dibaca pada 4 atau 5 harakat. A'budu ma ta'budun, ma mad asli. Ta'budun, kalau kita mati di situ menjadi mad warid disukun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Kalau sambung dawa dan pandu itu mad asli. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. La antum, alif pada la itu bertemu dengan hamzah pada antum, hukum dia mad jaiz munfasil, harus dibaca 4 atau 5 harakat. Antum, nun mati jumpa ta
ikhfa haqiqi, menyembunyikan bunyi nun mati bertemu huruf ta. Tum abiduna, tum itu mim mati jumpa dengan ain. Izhar syafawi, menyatakan mim mati bertemu dengan huruf ain. Alif ain dia ta'aman mat tabi'i, ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Abiduna dan wadapan du, iaitu mad asli. Ma'abud, ma itu mim alif di atas ma itu bertemu dengan hamzah pada a'bud, iaitu mad jaiz munfasil, harus dibaca panjang 4 atau 5 harakat. A'bud. Kalau kita matikan, wakafkan, jadilah dal itu qalqalah kubra, kalimah di hujung, kalimah hujung ayat, dibaca lantunannya tebal ataupun besar. A'bud. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. La itu alif itu bertemu dengan hamzah pada ana, maka dibaca panjang pada kadar, harus dibaca panjang pada kadar 4 atau 5 harakat kali, ialah mad jaiz munfasil. Ana itu pendek walaupun ada alif itu, tapi alif itu tidak ada fungsi. Wala ana itu alif di atas itu adalah mad asli. Abidum ma abadtum, abidum ma, tanwin pada dal, tanwin pada dua pada dal itu, dal dua dan pandul itu bertemu dengan mim pada ma, maka hukum dia idgham ma'al gunnah, masukkan bunyi tanwin ke dalam huruf mim dengan dengung. Ma mim alif atas ma asli. Abadtum, ini dia, ni dan jangan lupa tuan-tuan. Abadtum, dal mati jumpa dengan ta, idgham mutaqaribain, dal mati idgham mutaqaribain, mutajanisain, maafkan saya, idgham mutajanisain. Apabila dal mati itu bertemu dengan huruf ta itu, maka dal itu dia terus masuk. Kerana huruf dal dan huruf ta datang dari kawasan makhraj yang sama. Idgham mutajanisain. Jadi bunyinya abadtum. Ayat kelima, wala antum abiduna ma'bud, sama juga macam ayat yang kedua tadi. Wala antum abiduna ma'bud, sama saja. La itu mad jaiz munfasil. Antum nun mati petang, ikhfa haqiqi. Tum abiduna izhar syafawi. Itu mad tabi'i. Du itu mad asli. Ma itu mad jaiz munfasil. A'bud dimati wakafkan jadi qalqalah kubra. Kemudian akhir sekali, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, mim mati jumpa dengan dal pada lakum dinukum itu izhar syafawi. Dinukum waliyadin, mim mati pada dinukum itu bertemu dengan waw, jadi izhar syafawi juga. Nyatakan mim mati bertemu dengan huruf waw tu, liya waliyadin, din, dan liya bawah di. Kalau diwakafkan, jadi kalau diwasalkan jadilah dia maksud, kalau diwakafkan jadi ma'arid lis sukun, maka dibaca panjang sama ada 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, itulah terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang kafir, ini orang Quraisy ketika itu. La, ayat kedua, tidaklah, la a'budu, aku menyembah, aku ni Muhammad SAW, ma apa yang ta'budu, kamu sembah, iaitu berhala-berhala. Ayat yang ketiga, wa dan la, tidak pula, antum kamu, abiduna menyembah, ma apa yang aku sembah.
ayat yang ketiga. Ayat keempat, wala ana abidum ma abadtum, dan ya, wa dan la, bukanlah la ana, aku, abidum, penyembah, ma, apa yang abadtum, kamu sembah ini oleh kamu. Ya. Ayat kelima, wa dan la, bukanlah antum, kamu, abiduna, disembah, ma, apa yang abud, kamu sembah. Ya. Walakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi agama aku, agama aku. Ya. Wa dan waliya, ya, bagiku, ya, din, agama, agama aku. Ya. Wallahu a'lam. Itu dia sedikit terjemahan harfiah surah Al-Kafirun. Mari kita pergi kepada terjemahan tafsir dan ulasan surah Al-Kafirun ini, tuan-tuan dan puan, muslim-muslim rahimakumullah. Kita memulakan dengan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah firman, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, pertama katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya, pertama aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak akan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana a'bidu ma abadtum, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, kamu dengan agama, keenam sekali, kamu dengan kamu, aku dengan agamaku. Tafsir dan ulasan surah ini merupakan satu penyataan pembebasan diri orang yang beriman daripada golongan musyrikin. Dalam surah ini juga terdapat perintah Allah SWT supaya manusia bersifat ikhlas di dalam amal ibadah. Allah SWT berfirman, mafhumnya, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang berkafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 1 dan 2. Tegasnya ayat ini mau menyatakan, katakanlah wahai Nabi SAW kepada golongan kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, aku sama sekali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, sama ada patung-patung ataupun berhala. Aku sama sekali tidak akan menjadi menyembah tuan-tuan kamu bila-bila masa sekalipun. Ayat ini sebenarnya bukan saja ditujukan pada golongan kafir Quraisy, malah kepada semua orang kafir yang terdapat di dunia ini. Di dalam ayat ini juga Allah SWT menggunakan kalimah, katakanlah, tujuan penggunaan kalimah ini oleh Allah SWT adalah untuk mengurangkan impak keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil. Sebenarnya lumrah diketahui baginda memang disuruh menggunakan pemakaian pendekatan lemah lembut dalam berkomunikasi. Oleh kerana mesej di sini agak keras, maka ditampilkan utapan katakanlah untuk menunjukkan bahawa baginda dalam bentuk ini hanya menyampaikan perintah Allah SWT, bukan pandangan baginda semata-mata. Begitulah. Ini adalah perintah Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kepada orang-orang kafir tentang konsep ibadah baginda SAW. Dan ya, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Surah Al-Kafir ayat 3. Ayat ini bermaksud bahawa kamu yang terus berada dalam syirik dan kufur tidak akan menjadi penyembah Allah SWT, iaitu Tuhan yang aku Muhammad SAW sembah. Dialah Allah yang Esa, Subhanahu wa ta'ala yang Esa, dan tiada sekutu baginya. Dua ayat di atas, iaitu ayat kedua dan ayat ketiga, menunjukkan pernyataан adalah objek penyembahan ma'bud. Nabi SAW hanya menyembah Allah SWT yang Esa, manakala orang musyrikin pula menyembah berhala dan patung. Menurut Imam Ahmad Zamakhsyari, dua ayat tersebut menunjukkan pengertian pengulangan, iaitu aku tidak akan menyembah pada masa akan datang apa yang kamu sembah pada masa ini. Ini penggunaan huruf la. Penggunaan huruf ini penggunaannya lumrah menunjukkan kepada masa akan datang. Justru penggunaan lan juga adalah menunjukkan kepada masa akan datang, di samping penegasan tauhid dan menunjukkan keadaan yang berkekalan di ta'bid. Dasar pendapat ini adalah bersandarkan kepada kaedah nahu rumusan Al-Khalil yang menyimpulkan bahawa la dan an serta ma adalah menunjukkan kepada al-hal atau masa kini.
Sebagai kesimpulan daripada makna dua ayat di atas ialah ayat itu, aku tidak akan menyembah pada masa akan datang terhadap apa yang kamu minta kepadaku untuk menyembah Tuhan kamu. Manakala kamu pula pada pandangan masa akan datang tidak akan menyembah Tuhanku seperti mana permintaanku. Itu dia. Firman Allah SWT mafhumnya, dan wala ana abidum ma'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Ayat 4 dan 5 surah Al-Kafirun. Ayat ini membawa pengertian, iaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak akan mengikutinya, dan tidak akan tunduk kepadanya. Sesungguhnya aku Muhammad SAW hanya menyembah Allah SWT mengikut cara yang disukai dan yang dari Allah sahaja. Kamu tidak akan tunduk kepada perintah Allah dan syariatnya di dalam penyembahan kepada Allah. Bahkan kamu tidak telah mencipta sesuatu yang mengikut kehendak hawa nafsu kamu sahaja. Sedangkan ibadah Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada sedikit pun menyekutuinya. Manakala malahan baginda dan pengikutnya tidak sedikit pun menyembah, tidak sedikit pun lalai menyembah Allah SWT. Sebaliknya baginda menyembah Allah SWT selaras dengan syariatnya. Setelah itu dalam ungkapan kaedah sah syahadat terdapat penafian tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW merupakan pesuruh Allah SWT. Kalimah ini menunjukkan bahawa tiada yang disembah melainkan Allah SWT, dan tiada jalan yang menunjukkan tata cara penyembahan ini melainkan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah agama Islam. Apa yang Allah Ta'ala bawa dan apa yang Nabi SAW bawa itu adalah terkandung semuanya dalam agama Islam. Golongan musyrikin pula menyembah Tuhan palsu selain daripada Allah SWT. Menyembah ini tidak pernah diizinkan oleh Allah SWT sama sekali. Semua yang mereka lakukan adalah syirik semata-mata. Manakala tata cara ibadah yang mereka lakukan hanyalah berpusatkan hawa nafsu dan dorongan syaitan. Ayat keempat dan kelima dalam surah ini menunjukkan perbezaan ketara dalam ibadah antara golongan mukmin dan golongan kafir. Sebagai ulama seperti Imam Az-Zamakhsyari berkata bahawa maksud ayat berkenaan ini adalah, dan aku pada masa sekarang ataupun di zaman jahiliah dahulu tidak pernah menyembah dan apa yang kamu sembah. Pada masa jahiliah pun aku tidak pernah menyembah berhala. Lalu bagaimana kamu mengharapkan aku berbuat demikian di zaman Islam ini? Dan kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Ada ulama yang berpendapat bahawa dalam ayat tersebut mengandungi pengulangan bertujuan sebagai pengukuhan dan penegasan, iaitu yang untuk memberikan keputusan muktamad mengenai kependidikan mengenai pembunuhan mereka agar Rasulullah Baitullah menyembah Tuhan mereka. Itu dia tuan-tuan. Firman Allah maksudnya, lakum dinukum waliya din, aku dengan agamaku, kamu dengan agama kamu. Ayat 6. Maksudnya kamu tetap dengan sifat syirik dan kufur kamu, manakala aku tetap dengan agama aku yang berteraskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta keikhlasan ataupun agama Islam sendiri. Agama kamu agama syirik. Agama syirik ini tidak akan mempengaruhi diriku. Agama pula adalah agama tauhid. Ia tetap dengan diriku dan tidak menjangkau kepada kamu sehingga kamu menaati pergaulannya. Ada juga ulama yang berpendapat bahawa agama merupakan pembalasan. Ia memberi pengertian bahawa bagi kamu terdapat pembalasan dalam agama kamu, malah bagiku terdapat pembalasan dalam agama Islam, agama yang aku anuti. Dan dikatakan juga bahawa agama maknanya ialah tata cara ibadah. Surah ini tidak dimasukkan oleh ayat qital dan peperangan. Para pengkaji meyakini bahawa surah ini tidak dimasukkan. Bahkan surah ini membawa pengertian atau mesej urutan sebagai firman Allah SWT. Mafhumnya, lakukanlah amalan mengikut apa yang kamu kehendak. Ayat 40 surah Al-Fussilat. Surah Al-Fussilat. Ayat 40.
Fussilat ayat 40. Dan 41 Syaitan rajim. I'malu ma syi'tum. Asaqwa azim. Lakukanlah amalan kamu mengikut apa yang kamu kendaki. Ayat serupa dalam konteks ini ialah seperti firman Allah SWT mafhumnya dalam surah Yunus pula. Juga ayat 41 surah Yunus. Surah Yunus ayat 41. Ini dia Auzubillahi wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma tasta'malun. Sapa azim ni. Baik, mafhum dia. Dan sekiranya kamu dusta maka katakanlah bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu. Kamu bebas daripada apa yang aku lakukan dan aku pun bebas daripada apa yang kamu lakukan. Firman Allah SWT mafhumnya. Ni dia. Surah Al-Qasas ayat 355. Surah Al-Qasas ayat 55. Itu dia. Allah syaitan wa idza sami'ul lahu wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la tabtaghi lijahilin safa'azim. Itu mafhum dia. Ya, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Kedua ayat ini sebenarnya memberi pengertian sebagai satu bentuk ugutan yang rasa tidak senang Allah SWT terhadap agama dan amalan yang mereka lakukan. Allah SWT tidak pernah merestui agama lain selain daripada agama Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam yang lain telah menjadikan ayat yang bermaksud lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku, bagi alasan untuk membuat sesuatu kesimpulan bahawa aliran faham kekafiran itu sebenarnya adalah satu atau sama saja millah wahidah. Agama Yahudi yang umpamanya mewariskan beberapa ajaran pada ajaran agama Nasrani, begitulah sebaliknya agama Kristian juga mempengaruhi agama Yahudi. Justru sebab-sebab pertanyaan sejarah mereka kata semua agama-agama di dunia ini selain daripada Islam ciri yang sama, itu ciri kebatilan dan kesesatan. Islam yang diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang benar di dunia ini. Menurut Imam Ahmad dan Muhammad dan mereka yang bersependapat dengannya, sebenarnya tidak wujud unsur pengaruh atau pewarisan agama Kristian daripada agama Yahudi atau sebaliknya. Pengaruh ini sebenarnya berdasarkan kepada dalil daripada hadis riwayat Ibnu Ahmad, Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya dan daripada datuknya bahawa Nabi SAW telah bersabda, la yatawarathu ahallu millataini haqqa. Tidak tiada pewarisan antara penganut dua agama. Imam Razi berpendapat bahawa kebiasaan golongan orang menjadikan ayat yang maksud lakum dinukum waliyadin, bagi aku agamamu dan bagi aku agamaku, sebagai satu bidalan atau alasan untuk meninggalkan satu amalan atau berpatah arang.
keadaan ini sepatutnya tidak wajar berlaku. Ini disebabkan bahawa Al-Quran tidak turunkan tidak diturunkan untuk tujuan sebagai satu bidalan, alasan atau perumpamaan semata-mata, tetapi tuntutannya adalah untuk diamati dan diamalkan setiap tuntutan dan kewajipannya. Jadi ayat itu sesuai dengan konteks itulah. Maknanya orang-orang Islam tidak akan berkompromi dengan orang-orang Islam tentang berkaitan dengan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah SWT, menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan. Tidak ada kompromi. Tak boleh hari ini kamu ikut kami ikut kamu besok pula. Itu tak jadi. Itu tidak ada. Tidak ada dan ditegaskan di dalam surah Al-Kafirun ini. Pedoman hidup, akhir sekali pedoman hidup dan hukum muhakam. Surah ini telah menjelaskan perbezaan antara dalam aspek penyembahan al-ma'bud dan aspek ibadah di antara golongan manusia dengan golongan yang kafir. Dalam surah ini dipaparkan bahawa kufran ini merupakan satu millah, ini agama yang satu di dalam menentang Islam. Tiga faktor ini dengan jelas menunjukkan bahawa tiada pertemuan dan persamaan di antara kufur dan iman. Tidak wujud sama sekali unsur persamaan di antara penganut agama fanatik, agama sesat yang suka mengikut hawa nafsu dengan Islam dan para pengikutnya. Di situ jelas tidak ada titik pertemuan. Bab ketuhanan tidak ada titik pertemuan antara Islam dan agama-agama lain. Kerana Islam itulah hal tujuannya, menyembah Allah yang Maha Esa, sedangkan agama-agama lain konsep Tuhannya berbeza. Ada yang menyembah Tuhan yang banyak, ada yang meninggalkan Tuhan satu dan tiga dalam satu. Jadi konsep ni tak diterima oleh Islam. Dan Islam tegaskan tidak ada kompromi dalam hal ketuhanan ini. Perbezaan antara aspek penyembahan al-ma'bud dan Nabi SAW dan golongan mukmin dengan golongan kufar ialah golongan mukmin hanya mengabdikan diri pada Allah SWT yang Esa. Mereka tidak menyekutuinya. Manakala golongan kufar pula menyembah sembahan lain daripada Allah SWT. Mereka menyembah berhala, patung dan memohon syafaat daripada manusia, malaikat, bintang dan berbagai lagi kesesatan yang terkandung dalam agama berkenaan. Islam menyembah Allah yang Maha Esa. Tapi agama-agama lain, agama-agama lain ini menggunakan segala apa sebagai Tuhan, segala makhluk sebagai Tuhan. Jadi kita pun belajar ilmu tauhid, makhluk Tuhan tidak boleh bersifat ada sifat makhluk, dan makhluk tidak boleh ada sifat Tuhan. Maka tak mungkin kita orang Islam menerima penyembahan selain dari Allah SWT. Menyembah berhala, menyembah patung sebagainya ini tak diterima langsung dalam akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Antara pun perbezaan antara aspek ibadah dan golongan mukmin hanya mengabdikan diri pada Allah SWT yang penuh ikhlas. Mereka tidak syirik kepadanya dan tidak pula lalai dalam mengerjakan ibadah menurut syariat seperti yang disyariatkan oleh Allah SWT pada hamba-Nya melalui cara yang diridhai oleh Allah SWT. Manakala golongan kufur dan syirik, mereka menyembah di dalam pengibadatan yang jelas berunsurkan syirik ini dalam berbagai bentuk yang mereka cipta sendiri dengan mengikut hawa nafsu mereka yang sebenarnya sama sekali tidak pernah diridhai oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya semua aliran kekufuran merupakan millah, agama yang satu. Khususnya dalam tentang Islam ini adalah kerana Islam merupakan agama yang diakui oleh Allah SWT. Islam asasnya adalah tauhid dan ikhlas kepada Allah. Manakala semua aliran kekufuran yang mengenyai Islam atau tauhid adalah alasan yang berbaur dengan berbagai bentuk syirik yang menjadi sebab utama penyelewengan mereka dari tauhid yang sebenarnya. Jadi agama-agama lain ni, sebenarnya kita lihat jelas bahawa agama-agama lain ini tidak membawa konsep ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang mengesakan Allah SWT. Malah konsep mereka tu bercampur aduk, bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Maka kita semua Islam perlu ada pendirian yang tegas, dan kita tetap bertuhankan Allah yang Maha Esa, yang tidak akan berkompromi. Kita tidak akan ada tolak ansur dalam hal ini, dalam bab ketuhanan ini. Dan kita beritahu pada mereka, orang kafir, terpulang kepada kamu nak teruskan cara kamu, teruskanlah.
Dan kami akan teruskan dengan cara kami. Walaupun di sana ada sifat hormat menghormati, tetapi kita tidak akan berkompromi. Tidak akan kata agama Islam dengan agama lain ni sama saja. Di sisi Tuhan, di sisi Allah Ta'ala, dia tak betul itu. Di hadapan Allah, agama yang diakui oleh Allah SWT, inna dina indallahil Islam, agama yang diakui oleh Allah SWT, agama Islam, yang mana akidahnya bertuhan dengan Allah Maha Esa, syariatnya menyembah Allah Maha Esa, akhlaknya memiliki akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak sebagai khalifah yang memerahkan bumi ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memelihara akidah kita dan syariah kita dan agama kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kekal kita dalam agama Islam sampailah kita dikurniakan Allah SWT syurga dalam akhirat nanti, insyaAllah. Jadi itulah hanya sedikit kupasan surah Al-Kafirun ini. Surah Al-Kafirun ini sebenarnya kita lihat tadi, surah Al-Kafirun ini adalah jawapan Allah SWT kepada untuk Nabi SAW jawabkan kepada pemimpin kafir Quraisy yang ingin mengajak kautim dan hal-hal ketuhanan. Kautim hal-hal ketuhanan tak ada. Dalam Islam tidak ada kautim hal-hal ketuhanan ini. Maka ayat surah Al-Kafirun itu mesejnya jelas di sana. Bahawasanya bab ketuhanan, pengabdian Tuhan, Islam tiada kompromi. Namun Islam tidak pula memaksa orang-orang manusia yang tidak beragama Islam untuk memeluk Islam. Kita tak paksa. Pulang pada mereka, berfikirlah, dan sekiranya Allah Ta'ala beri hidayah, hati mereka tentunya akan terbuka untuk memeluk agama Islam yang suci murni, insyaAllah. Itulah dia sedikit kupasan surah Al-Kafirun ini, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah pada kuliah kita seterusnya kita akan sambung dengan surah An-Nasr, insyaAllah. Surah An-Nasr kita akan sambung nanti. Dan apa-apa pengajaran yang ada dalam surah Al-Kafirun ni kita kongsikan dengan isteri, suami, anak-anak kita, adik-adik kita, sahabat kita semua. Kita semua dan mereka akan mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan ini. Dan mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati dari doa di rahmati Allah SWT, dan bahagia kita dunia sampai ke akhirat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekiranya ada boleh apa-apa yang kurang di mana-mana, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Akhir sekali, kita jaga SOP, dan jangan lupa jaga kebersihan diri, insyaAllah terhindar kita daripada COVID-19 yang berbahaya ni, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lagi kita akhiri kuliah kita hari ini dengan tasbih al-kafaratul doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi Allahumma arhamna wa tafrij wa summa Allahumma ij'al kafir wa inna na'udzuka min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jama'u syatik wa tawzazil wa sabbi min kilabi ya qahhar ya jabbar mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anzil kitab wa min azam al-ahzab yazib wa sunna la yafal mustajab rahman rabbana zina wa sunna famika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka al-masir rabbana taqabbal minna du'ana wa salaamun liman awliqana wa amalan fi hadhihi al-mubarak min syahri safar barak kesemian li ta'ala wa la tatumrin da fi asquna tatu fi asqullah alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna kuntum tawfiqun bila tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.